Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Sejauh mana bahaya golongan Wahabi? Apa perlu kita lakukan? Baik tuan-tuan, benda Wahabi tak nak habis. Tuan. Dia lagi ni, golongan yang ekstrim tak kira lah mereka menjenamakan golongan nama apa pun tak kira. Yang penting jangan ekstrim. Dalam Islam dia tak bagi ekstrim. Tak kira lah nama apa pun. Kalau dia buh nama dia, aku ni sunnah tapi dia ekstrim, tolak. Kalau dia kata aku ni tasawuf tapi dia ekstrim, tolak. Kalau dia kata aku mazhab Syafi'i tapi dia ekstrim, makna dia bohong, maka kita tolak. Maka dengan sebab itu, kita lihat dalam konteks ilmunya, kalau seseorang itu ekstrim daripada ajaran Islam, maka kita kena tolak. Kita tak terima, Islam tidak menerima ekstrim. Ekstrim yang melampau. Yang sampai tahap semua dia anggap bid'ah, semua bid'ah. Sampai benda khilafiyah pun bid'ah. Ni maulid Nabi pun bid'ah juga. Bubak suara pun bid'ah. Saya pun pening kadang-kadang. Apa main kok mana bubak suara bid'ah? Dalam Nabi tak nak buat. Nabi tak nak makan, itu je alasan dia. Nabi tak nak makan bid'ah. Kau setakat Nabi tak nak makan bid'ah, bukan bubak suara Nabi tak nak makan. Roti canai Nabi tak nak makan. Oleh kerana kamu kata bubak suara tu bid'ah sebab Nabi tak nak makan. Roti canai Nabi makan tak? Roti bom? Roti sangkak burung Nabi makan tak? Hot dog Nabi makan tak? Nabi tak makan pun bid'ah juga ke tu? Sebab tu kita kena faham bab makan ni dia ada bab dia. Bab makan ni dia termasuk dalam bab al-adat. Al-aslu fil adat al-ibahah. Sesuatu asal dalam benda adat ni harus. Yang wajibnya apa? Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, itu wajib. Makan yang ada di atas muka bumi ni halal lagi baik. Itu kena ikut. Adapun kamu nak makan apa, itu selera kamu. Makanlah apa pun. Makanlah apa pun. Yang halal lagi baik, makanlah. Jadi maknanya tak tertakluk kepada apa yang Nabi makan baru boleh makan tak. Sahabat Nabi pun kena makan apa Nabi tak makan tak. Khalid Al-Walid makan depan Nabi, makan apa? Makan dhab. Tahu tak dhab? Dhab tu apa? Sebut bagi perhabis jangan bewak aja, bewak teringat makan ayam lah kau rumah. Dhab ni bewak pasir. Bewak pasir. Yang dia duduk di padang pasir, yang dia makan daun. Bewak ni. Dia boleh makan. Sahabat makan depan Nabi, Nabi tak makan tuan-tuan. Nabi tak makan, sahabat makan. Pasal apa? Dia selera. Dia halal, makan lah. Bubak suara tuan-tuan macam tu juga. Oh, dia kata pasal apa? Persoalannya pasal apa buat 10 Muharram, tak buat waktu lain? Saya nak tanya, dua-dua buat waktu bila? Raya. Nabi ajak tak dua-dua buat waktu raya? Dua-dua pun tak ada zaman Nabi. Ketupat. Raya juga kan? Pasal apa buat waktu raya ketupat? Ikut sukalah. Oh, tak dia kata. Tak puas hati lagi. Tak dia kata. Yang 10 Muharram tu, puak Syiah. Pergi ke Syiah pula. Syiah ni 10 Muharram dia ada sambutan Karbala. Dia ada pukul diri dia. Kita setuju tak benda tu? Kita tak setuju. Pukul diri Islam tak ajar. Kalau kamu nak menangis, nak marah macam mana pun, kamu tak boleh lebih daripada had. Kamu nak menangis terhadap orang yang kehilangan seseorang. Nabi kata, laisa minna man latamal khudud wa syaqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan dari kalangan kami mereka yang meratap-ratap ni. Menangis tak apa, meratap tak boleh. Tampak-tampak pipi pula, koyak baju pula. Macam dilakukan oleh puasa, sidera diri. Ini haram. Memang tidak boleh. Ini sesat. Kan? Siapa kena dengan buat suara? Dia kata, bubuk suara tu asal usul Syiah. Jadi kalau kita buat suara, kita menghidupkan Syiah. Pergi kot tu pula dah. Kalau buat syirah tu Syiah tak boleh makan lah. Tu yang nak makan burger, spaghetti, pizza tu main mana? Main Bukit Minyak kah? Tuan-tuan, pizza tu main mana? Asal usul mana? Asal usul mana? Itali. Itali tu agama apa? Kalau ikut majoriti dia. Kristian. Bahkan di situlah ada satu, dekat Rom tu, ada Vatican City. Vatican City ni, macam kalau kita Mekah kan, tempat kiblat umat Islam. Vatican City tu merupakan tempat yang kiblat bagi Kristian Katolik. Di situ lah. Lepas tu tak boleh makan lah pizza. Hari-hari duduk hentam pizza tu apa? Sebab tu kita kata, tak kisahlah asal usul mana pun. Asal usul main daripada Syiah ke makanan tu, main daripada Itali ke, main daripada Barat ke, main pada mana ke, halal ke tak? Itu konsep dia. Halal ke tak? Kalau tak halal, kalau orang Melayu buat pun jadi haram.
Kalau benda tu tak halal, tuan-tuan, walaupun yang buat tu orang Melayu sekalipun, tapi ada campuran benda yang tak halal, maka tetap dia tak halal. Tetapi kalau yang buat tu orang putih, yang buat tu siapa pun, tapi dia punya kandungan dia halal, halal dan thayyibah, halal. Dok main kat mana pula bid'ah tak bid'ah. Sebab tu kadang-kadang saya sebut tadi, jangan ekstrim. Jangan ekstrim ni main daripada mana? Main daripada ilmu lah. Barulah kita tahu, oh lagu ni rupanya. Sebab tu saya nampak bahawa pertikaian, perbalahan yang berlaku pada hari ini, semuanya berpunca daripada masalah ilmu yang berlaku. Menyebabkan banyak kepincangan berlaku. Akhirnya yang saya sangat-sangat sedih lagi apabila kita menyambut, kita kata, Maulid Nabi, seronok apa semua, tapi rupa-rupanya kita tidak menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ajak pada kita bukan balah, bukan bergaduh dah, bukan bersengketa. Sunnah Nabi ajak kita apa? Bermaaf-maafan, berkasih sayang, rahmat merahmati, belah kasihan. Itu yang Nabi ajak. Itu yang Nabi bawa. Kalau kita betul-betul sayang Nabi, kita kena buat yang tu, tuan-tuan. Kita kena bersatu padu. Perbezaan pandangan tu kita maafkanlah. Lagi mana tak bercanggah dengan akidah. Kan? Kita ajak kepada kebaikan. Kita bersatu padu. Jangan duk bergaduh sangat lah. Bergaduh tak habis. Tak habis, tuan-tuan. Kita tengok Nabi SAW, Allah Ta'ala utuskan dalam keadaan Aus dan Khazraj perang, tuan-tuan. Perang mereka ni. Tapi Nabi bawa kasih sayang. Akhirnya Aus dan Khazraj jadi golongan yang disebut sebagai golongan Ansar. Ansar. Tuan-tuan, perang ni, perang bukan sikit-sikitnya. Kawan ni, keluarga kawan ni, bunuh keluarga kawan ni. Keluarga kawan ni, bunuh abang kawan tu. Tiba-tiba sekarang mereka nak bersatu duduk sekali. Agak-agak macam mana? Kalau kita ada kawan tu, keluarga tu bunuh adik-beradik kita, kita nak pergi baik dengan dia tak? Taubat 7 keturunan, kita sumpah habis. Kan? Aus dan Khazraj, mereka perang, bunuh biasa di kalangan mereka. Nabi bawa Islam, Nabi bawa kasih sayang, mereka boleh duduk sekali. Tukar 360 darjah. Sampai ke tahap sahabat di antara sahabat ni, hak disebut Ansar ni, dia punya sayang pada sahabat dia kerana Allah, dia berjaya melupakan segala persengketaan. Dia boleh bagi tahu lagi kat kawan dia, ana uhibbuka fillah, aku sayang pada kamu kerana Allah. Kalau kita jumpa orang yang pernah menyakiti keluarga kita, agak-agak kita boleh tak macam ni? Kadang kawan kita tak ada. Tuan-tuan boleh cuba tengok kawan sebelah, cuba tengok kawan sebelah. Tengok kawan sebelah. Cuba tengok. Sebut, ana uhibbuka fillah, aku sayang pada kamu kerana Allah. Sebutnya. Berat nampak tu. Nak sebut tu berat tu. Kita bukan bergaduh apa dengan kawan kita kan. Tak gaduh nampak berat tu. Kan? Tuan-tuan, Nabi bawa kasih sayang sampai tahap orang bermusuh boleh bersatu padu. Kita duk elok-elok nak bergaduh pasal apa? Maknanya kita sudah membuang sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Sangat-sangat rugi. Sebab tu marilah kita kembali. Sama-sama kita berfikir macam mana cara kita nak hidup kisah Nabi dengan kasih sayang. Bahkan Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis, Nabi kata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga selagi mana kamu tak beriman. Itu prasyarat pertama nak masuk syurga. Nak masuk syurga kena ada iman. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah masuk syurga. Sebab dia mati kena keimanan. Jadi Nabi kata, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak dianggap beriman selagi mana kamu tidak berkasih sayang sesama kamu. Allahu Akbar. Ini hak Nabi ajak kita. Prasyarat nak dapat iman tu, sebab iman tu nak masuk syurga. Iman tu masuk syurga. Tapi nak dapat iman tu, Nabi kata syarat dia apa? Kena berkasih sayang. Sebab tu kalau bergaduh ni tuan-tuan, dia menyebabkan kita muflis di akhirat. Muflis. Naiknya. Sebab tu tugas kita bukan sekadar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tugas kita untuk memperbaiki hubungan kita sesama kita. Berkasih sayang kerana Allah Ta'ala yang terbit daripada hati yang ikhlas, yang jernih. Yang ni hak Nabi ajak pada kita. InsyaAllah kalau kita boleh buat yang ni, betul-betul kita hidup sunnah Nabi. Dan nak buat hak ni main daripada mana? Main daripada ilmu. Baru kita tahu, oh lagu ni rupanya. Ilmu yang mengajak kita.
Apa yang Nabi sarankan pada kita, baru kita tahu. Ini satu benda yang sangat penting. Tambah-tambah dalam suasana kita pandemik yang tak berkesudahan lagi ni, banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi. Maka di situ kita perlu kepada sokongan kawan-kawan, rakan-rakan. Kita kurangkan pergeseran, kita pertautkan ukhuwah. Maka insya-Allah kekuatan ukhuwah itu merupakan satu kemenangan bagi umat Islam insya-Allah. Sebab itu tak heran sahabat-sahabat Nabi, walaupun kalau kita tengok peringkat awal mereka bergaduh, bila Nabi bawa Islam mereka bersatu atas agama Allah. Lepas tu mereka tak gentar bertemu dengan sesiapa pun. Allah bagi pertolongan pada mereka, bagi pertolongan satu. Bahkan Allah sebut dalam Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi tanggungjawab kepada kami, kata Allah, untuk memberi pertolongan kepada orang beriman. Ada orang bertanya, pasal apa orang beriman pada hari ini macam-macam dizalimi, pasal apa Allah tak tolong? Sedangkan Allah janji dalam Quran Allah akan tolong. Dijawab oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dia kata apa? Dia kata memang Allah janji nak tolong orang beriman, tapi hari ini kita bertanya, apakah kita ni benar-benar beriman? Yang melayakkan dapat pertolongan Allah. Tu dia, kena balik kat kita. Kan? Kena balik kat kita. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi dah tunjuk pada kita, keimanan sungguh-sungguh pada Allah, dia berjaya melupakan persengketaan. Semata-mata kasih sayang kerana Allah. Akhirnya Allah bagi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Walaupun terpaksa menghadapi musuh yang sangat besar bilangan dia. Tuan-tuan tahu tak? Dalam perang Mu'tah, umat Islam hanya 3,000. Lawan dengan musuh 200,000. Tapi umat Islam boleh menang. Di mana kekuatan umat Islam? Kat mana? 3,000 lawan 200,000. Menang. Logik adat kita kata boleh menang tak? 3,000 lawan 200,000. Macam 3 orang dikepung oleh 200 orang. Adat kita kata luku kepala seorang sikit, mati lah. 200 kepung 3. Tak boleh buat apa. Tapi umat Islam berjaya. Sebab apa? Sebab ada keimanan pada Allah, kasih sayang yang wujud di antara mereka. Allah turunkan rahmat yang berlimpah ruah. Maka pada ketika itu mereka dapat mencapai kejayaan dan juga kemenangan.